Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk makluman ibu bapa, saya akan memberikan sedikit taklimat tentang pelaksanaan program transisi tahun 1 2021. Okey. Baiklah, untuk makluman juga, program transisi ini akan dijalankan bermula 20 Januari sehingga 25 Mac 2021. Dalam tempoh ini, murid-murid belum lagi belajar secara formal menggunakan buku teks dan buku aktiviti ataupun buku tulis. Okay, murid akan belajar menggunakan modul yang telah disediakan. Okay, kita pergi kepada latar belakang program. Okay, sebenarnya KPM telah melaksanakan program transisi dan guru penyayang tahun 1 ini bermula sejak tahun 2001 sehingga tahun 2006 yang telah dijalankan selama 3 bulan. Kemudian telah dipendekkan menjadi 3 minggu bermula 2007 sehingga 2020. Pada tahun 2020, bilangan hari persekolahan telah berkurang akibat daripada pandemik COVID-19 dan memberi implikasi terhadap pembelajaran murid prasekolah, tadika, taska dan sebagainya. Okay, kita boleh lihat garis masa ini, pembelajaran bersemuka, PKPB. Okay. Dan maka program transisi ini dia mengambil kira kurikulum prasekolah yang terkesan tersebutlah. Jadi rasionalnya, program ini berdasarkan kepada tinjauan penguasaan literasi dan numerasi awal murid prasekolah, menunjukkan wujudnya jururan penguasaan literasi awal BM dan BI. Sehubungan dengan itu, program transisi ini telah dirangka dan mengambil kira ke semua faktor penting tersebutlah. Okay, tujuan program transisi ini bertujuan menyediakan murid menghadapi perubahan, penyesuaian diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Okey. Jadi program ini dia berasaskan kepada kurikulum prasekolah lah, KSPK ni, kurikulum prasekolah, dan kurikulum tahun 1 yang memberi penekanan kepada sosial emosi serta literasi dan numerasi awal. Okay, kita boleh lihat objektif dia untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah itu, membina hubungan antara murid rakan dengan rakan dan guru, meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Okey. Boleh lihat di sini ada 3 fasa pelaksanaan program transisi ini sebenarnya. Yang pertama iaitu fasa persediaan, iaitu 11 hingga 19 Januari, fasa penyesuaian 20 hingga 29 Januari dan fasa kesediaan iaitu 1 Februari sehingga 25 Mac, iaitu hari yang paling terakhir lah dalam program transisi ni, 25 Mac. Okey, selepas program ini, murid dijangka akan lebih bersedialah dalam aspek sosial emosi, sikap dan nilai serta literasi dan numerasi awal. Okey, kita lihat kepada fasa persediaan ini. Fasa yang pertama, fasa persediaan, iaitu bermula 11 sehingga 19 Januari 2021. Okay, tujuan memastikan sekolah, ibu bapa dan murid bersedia sebelum sesi persekolahan bermula. Okay, jadi ini fasa ini dah lepas lah. Okay, ini garis panduan persediaan. Persediaan di sekolah dia melibatkan pentadbir, guru serta persekitaran fizikal, dan persediaan di rumah melibatkan ibu bapa, penjaga serta murid sendirilah. Okey, baik. Itu fasa yang pertama tadi.
Kemudian kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa penyesuaian. Okey. Fasa ini bermula pada 20 sehingga 29 Januari 2021 menggunakan modul orientasi. Okey. Fasa ini bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah, di samping membina hubungan baik dengan rakan dan guru. Okey, ini boleh dilihat iaitu pengisian yang terdapat di dalam modul ini, iaitu dari segi rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti sesuai kenal dan aktiviti pembelajaran serta rehat lah. Okey, itu modul orientasi, iaitu fasa penyesuaian. Okey. Objektif dia ialah untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Dalam modul ni dia lebih kepada menceritakan lawatan ke sekolah, mengenali guru, kawan-kawan dan sebagainya lah, untuk membina hubungan baik murid, membina keyakinan diri dan menggalakkan pelibatan aktif dalam pembelajaran. Okay, ini cadangan lah, cadangan peruntukan waktu sehari. Ada aktiviti sesuai kenal, rehat, rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran. Okay, ini pelaksanaan dia lah. Okay, ini contoh saja. Okay, baik. Pengisian sehari, kita boleh lihat pengisian dalam sehari ini adanya rutin kelas. Rutin kelas ini sangat penting lah untuk murid-murid tahun 1, sebab dia beralih daripada tadika prasekolah ni, dia lain lagi. Tahun 1 ni lain sikit. Okay, jadi dia banyak rutin lah. Adanya bacaan doa, adanya pembersihan kelas. Okay. Dan kemudian adanya aktiviti fizikal, bersenam, bermain, aktiviti pembelajaran, bernyanyi, bercerita, permainan padanan, adanya perbualan awal. Ini murid bercerita, bernyanyi, membaca, aktiviti sesuai kenal. Murid ni kenal dengan rakan, guru, persekitaran melalui lawatan sekolah, permainan dan rehat. Rehat pun penting juga sebab dalam rehat ni murid tu belajar rutin. Semasa rehat tu basuh tangan, beli makanan dan sebagainya. Okey, ini cadangan pelaksanaan lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa kesediaan. Okey, fasa kesediaan iaitu fasa yang ketiga, bermula 1 Februari sehingga 25 Mac 2021. Okey. Tujuannya untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Tadi kita sebelum ni iaitu fasa penyesuaian murid, sesuaikan dengan keadaan sekolah, kawan, rakan, guru. Barulah dia belajar dengan kemahiran dan nilai lah. Okey. Baiklah, ini modul PDP ni digunakan dalam pelaksanaan fasa kesediaan. Okey. Ini kerangka konsep lah, kerangka konsep modul. Dia modul PDP ini dia berasaskan kepada 5 teras. Okey, kita boleh lihat 5 teras itu iaitu dari segi kognitif, nilai, kreativiti dan estetika, kesejahteraan, fizikal dan kesihatan serta sosio emosi. Okey, ni objektif dia meningkatkan keyakinan diri murid dalam interaksi sosial, penyediaan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai serta membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Okey, dalam modul ni dia adanya tema, subtema dan pelaksanaan dia lah. Okey, ada 4 tema, boleh tengok kat sini 4 tema, iaitu pertama, saya sihat, saya selamat.
Yang kedua, mari fikirkan. Yang ketiga, detektif alam. Yang keempat, hidup bersama. Okay, pelaksanaan modul ni, aktiviti fizikal dilaksanakan 2 kali seminggu. Semua tema dan subtema perlu dilaksanakan. Cadangan aktiviti boleh diubah lah. Ini wajib guru-guru ni dia wajib menggunakan tema dan subtema ini. Okay. Ini fitur modul PDP ini untuk guru-guru lah. Okey, baiklah. Seperti mana yang kita telah sedia maklum, sekolah sebenarnya dijangka buka pada 20 Januari 2021. Tetapi kita telah menjalani PKP dan sekolah telah ditangguhkan untuk dibuka. Oleh itu kita telah diarahkan untuk melaksanakan program transisi tahun 1 2021 melalui kaedah PDPR. Okey. Okey, jadi ini antara contoh pelaksanaan program transisi semasa tempoh PKP ni yang telah disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Seperti mana yang disarankan dalam pelaksanaan PDPR ini, guru-guru perlu melaksanakan program transisi dengan menggunakan kemudahan sedia ada dan menggalakkan pelibatan ibu bapa, penjaga untuk membantu serta membimbing pembelajaran anak di rumah. Okey. Okey, jadi program dilaksanakan melalui kaedah PDPR. Kaedah PDPR ini ialah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey. Jadi kaedah ini mengikut kesesuaian guru dan murid sama ada secara atas talian atau luar talian. Okey. Kita pergi kepada contoh contoh yang pertama. Contoh pelaksanaan sehari kaedah PDPR ini, contoh PDPR secara online dan offline. Dia bergabung lah. Ada offline dan online. Okey, baiklah, ini contoh 1 jam secara online. Contoh dia yang pertama, adanya rutin kelas, bertanya khabar, mengambil kedatangan, mengingatkan tentang peraturan kelas atas talian. Contoh. Yang kedua, perbualan awal, bercerita pendek, bernyanyi dan sebagainya. Ketiga, aktiviti suai kenal tentang memperkenalkan sekolah melalui tayangan video. Ini secara online. Maknanya online ni maknanya murid ni dia terus secara langsung lah dengan guru tu. Dan yang ini untuk online dan offline. Jadi bila online kemudian disambung balik. Disambung dengan offline. Offline ni contoh aktiviti sesuai kenal, menggambarkan sekolah, idaman, rehat, mencuci tangan dengan cara yang betul. Dan yang keenam, aktiviti pembelajaran. Yang 4, 5, 6 ni, murid ni buat di rumah dengan bimbingan ibu bapa lah. Okey, itu yang tadi. Yang ini contoh pelaksanaan sehari kaedah PDPR offline. Ini contoh offline. Offline ni sama juga, tetapi ini dilaksanakan dengan bimbingan ibu bapa sendiri di rumah. Okey. Ini rutin kelas, menyesuaikan diri dengan rutin dan jadual seharian. Ibu bapa sesuaikan waktu tidur, waktu bangun, bila rehat dan makan, bercerita tentang sekolah, baca buku, cerita, rehat, ada adab makan, bercerita tentang makan di kantin sekolah, adanya aktiviti pembelajaran. Okey. Kena pasti objek, bimbing anak menyebut dan mengeja perkataan, lukis dan tulis nama objek. Yang ini kalau pelaksanaan kaedah offline ni, bahan dan panduan pelaksanaan
dibekalkan kepada ibu bapa untuk murid melaksanakan aktiviti di rumah. Jadi untuk aktiviti menggunakan kaedah PDPR ini, ibu bapa perlulah untuk melibatkan diri dengan membimbing dan menyokong murid sendiri, anak-anak di rumah itu. Okey, dengan menggunakanlah bahan ataupun panduan yang disertakan oleh guru sendiri. Dan aktiviti yang sesuai boleh dilaksanakanlah mengikut kemampuan ibu bapa dan keperluan murid. Okey, jadi ini antara contoh offline. Okey, baiklah. Ini contoh pelaksanaan lah. Ini untuk panduan guru lah sebenarnya. Ini yang seperti mana yang saya cakap. Antara contoh lah untuk offline, gabungan antara offline dan online. Sebagai contoh, yang pertama, guru tu dia bagi satu video amalan penjagaan kesihatan. Okey, diberi kepada ibu bapa untuk menonton. Murid menonton bersama ibu bapa ni secara offline lah, sebab murid tu dia menonton dengan ibu bapa. Kemudian bila cikgu tu buat Google Meet atau sebagainya, murid menonton video dan bersoal jawab daripada video tadi offline. Dan bila online ni, guru tu bersoal jawab dengan murid tentang video tersebut. Lepas tu kemudian yang ketiga, murid ditunjukkan contoh-contoh poster dan menghasilkan poster. Ini secara online, dan kemudian murid menghasilkan poster. Dia buat sendiri poster tu dengan bimbingan ibu bapa di rumah. Itu offline. Kemudian dia hantar kepada guru. Okey. Ini contoh offline. Pula guru tu dia sediakan. Okey. Guru sediakan buku cerita ataupun ibu bapa sendirilah yang mencari buku tu. Buku mana-mana ataupun yang panduan yang disertakan oleh guru. Guru bagi link buku cerita. Macam itulah. Dan murid membaca buku bersama ibu bapa dan bersoal jawab lah. Ini senai semak dan soal jawab ni, panduan ni boleh disertakan oleh guru lah. Kalau ibu bapa tak tahu, boleh bertanya dengan guru. Ni untuk offline. Okay. Panduan guru tu boleh tulis lah panduan dia macam mana ibu bapa perlu buat. Okay. Dan murid boleh buat penilaian ataupun guru tu boleh memikirkan cara lain lah untuk untuk hal ini, macam rekod ke, rekod video murid membaca ke dan sebagainya. Okey. Okey, jadi kesimpulannya, selain daripada merancang modul orientasi dan modul PDP ni, okey, dalam modul ni murid, ibu bapa, guru juga dia hendaklah mentaksirlah. Dia akan menjalankan pentaksiran untuk mengetahui perkembangan dan tahap murid itu sendiri. Okey, jadi dalam melaksanakan PDPR secara online atau offline ini, lagi-lagi melibatkan minggu transisi ini, iaitu murid belum ke sekolah lagi, belum tahu suasana yang sebenar di sekolah. Bimbingan dan juga sokongan ibu bapa amat diperlukanlah di rumah. Okey. Jadi saya rasa setakat ini saja taklimat saya. Okey, sekian, terima kasih.